تنحل به الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. إلهي أنت مقصودي ورضاك مطلوبي أعطني محبتك ومعرفتك. أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Berkata Allamah Syekh Wan Daud bin Wan Abdullah Al-Fatani dalam kitab dia Munyatul Musalli, sehinggalah perkataan beliau maka hasilnya sudah. Maka hasilnya pada masalah Jumaat yang berbila pada satu negeri, satu kawasan, satu mukim, atau satu dusun, satu pekan, satu daerah, tiada sunyi daripada dua perkara. Ada kalanya kerana hajat sesak ramai orang, maka diharuskan berbila qada hajatnya atas kaum yang muktamad. Masalah berbila semaya Jumaat ni dalam mazhab Syafi'i kata boleh jika ada hajat. Antaranya manusia terlalu ramai, maka nak buat satu tempat payah, terpaksa buat beberapa tempat. Boleh, sah hukumnya, sah atas pendapat yang muktamad, yang dipegang dalam mazhab kita kuat. Maka sahlah segala Jumaat, sama ada yang dahulu atau yang kemudian atau bersamaan. Sama lah. Tempat kita sini bel, situ bel, sini semaya, sini akad takbir. Bila kau baca khutbah, siapa dia dulu, siapa dia dulu sudah, siapa dia kemudian, siapa dia sah berlaku. Tetapi sunat saja tak wajib, diiringi dengan zuhur yang jatuh kemudian atau bersamaan. Bagi hok semaya Jumaat, hok orang semaya akad takbir dulu. Hok cepat ni di takbir semaya. Allahu akbar, akad takbir semaya Jumaat. Hok tu dikira. Kalau khutbah Jumaat, siapa dia awal tak dikira. Hok dikira akad takbir semaya Jumaat. Siapa dia masjid hok lewat sunat ataupun masjid bersamaan, sama-sama. Seimeh tu Allahu akbar, hok ni Allahu akbar serentak. Maka hok masjid lagu ni sunat ula semaya zuhur. Sunat. Manakala hok masjid hok awal tak sunat dah, memang sah dah, tak ada masalah apa. Tak disunat ke ula. Kerana hendak memelihara akan kaum, yakni pendapat yang tiada mengharuskan berbila-bila Jumaat. Yakni mazhab Hanafi tidak boleh semaya Jumaat banyak tempat. Sama sekali. Ada hajat setara mana pun tak boleh. Semaya Jumaat ni kena waksa tempat saja. Sebab apa? Sebab zaman Nabi Muhammad setempat ya semaya Jumaat. Kalau semaya Jumaat mungkin 2-3 tempat boleh tak ada masalah. Tapi semaya Jumaat ni setempat. Maka sekalipun sah dalam mazhab kita, tapi sunat ulai pula kelik semaya zuhur pula.
Dan yang jatuh dahulunya itu siapa dia hak semaya awal? Hari ia iring ke Zuhur kemudian daripada Jumaat. Hari dah lah. Apa hari? Kerana Jumaat dia sah dah. Apa faedah dia nak semaya Zuhur pula? Kerana apa tak boleh semaya Zuhur ke hari Jumaat? Tidak sah. Orang semaya Jumaat dah tiba-tiba nak pergi semaya Zuhur, hukum dia tidak sah. Maka melakukan ibadat yang tidak sah itu bermain-main dengan ibadat. Apabila bermain-main dengan ibadat, hukum dia haram. Ya, dosa pula pergi ulai Zuhur pula. Dosa dah Jumaat yang gelenyar pula nak ulai Zuhur pula. Kerana sah dah Jumaatnya dengan tiada khilaf lagi padanya, sah hak mula-mula. Orang hak selepas, orang hak lewat ataupun bersamaan, hak tu kena ulai. Maka tak kalau itu tiada sah semaya Zuhurnya kemudian daripada Jumaat yang sah dengan ittifaq ulama padanya, sepakat ulama kata semaya Jumaat dia sah. Apabila semaya Jumaat sah, haram ulai semaya Zuhur. Kalau semaya Jumaat kita tu khilaf, ada kata sah, ada kata tak sah, sunat ulai semaya Zuhur. Kalau dah sepakat dah kata sah, ulai buat gapo dia pula main-main pula dengan ibadat. Nak semaya kacik sangat, minat sangat, maya muka lain, maya sunat kau, maya taubat kau boleh lain. Dan jika kita kata sebab diiringi Zuhur kemudian daripada Jumaat serta diperoleh bilangan-bilangannya, kerana banyak yang tiada tahu rukun sembahyang dan yang banyak yang tiada kena Fatihah dia. Supaya ihtiyat pada ibadat, maka adalah yang demikian itu tiada disuruh mengulangi Zuhur kemudian daripada Jumaat. Sebab adalah yang demikian itu pada bilang-bilangan yang dimuktabar oleh syarak, iaitu diperoleh orang yang kamalnya 40. Maka tidak sah Jumaat dengan syak pada bilangan Jumaat yang muktabar. Maka tidak harus ia kerja ke Jumaat, tetapi haram lagi tiada sah Jumaatnya, maka sembahyang Zuhurnya itu wajib kemudian daripadanya. Katanya orang kata ginilah, saya nak ulai juga Zuhur maya Jumaat. Apa? Sebab nak ihtiyat lah. Sebab ramai orang lah ni baca Fatihah tak betul, rukun Jumaat pun tak reti, tak tahu gapo. Pas lagu mana? Oh, dia kata kalau bab tu bukan kata sunat ulai Zuhur, hak tu wajib dah semaya Zuhur, Jumaat tu tak sah awal-awal lagi. Sebab apa? Tak reti semaya Jumaat, maka Jumaat tak sah. Hak ni hak kita kecek kata sunat ulai Zuhur ni kalau hak betul Jumaat. Kalau hak salah Jumaat di Fatihah kau gapo, hak tu petai lagi haram dah semaya Jumaat, tak sah buat Jumaat sebab tak cukup syarat. Yang rajin untuk imam naik Syekh Rabbana lagi baca khutbah apa pun tak reti. Hak ni pun tak reti, hak tu gapo. Berarti tak boleh nak semaya Jumaat. Tak boleh. Kita tak boleh nak semaya Jumaat. Apa? Hak ni tak reti, hak ni tak reti, tu bila tak reti tauhid, tak bila Wahabi Allah. Tak bila kau tu masalah belaka jadi. Hak tu petai lagi haram buat Jumaat kerana tak cukup syarat. Apabila haram buat Jumaat, wajib buat Zuhur. Tu bukan sunat ulai dah tu. Jadi kalau orang nak tajuk bab ihtiyat tu kalau lagu tu. Maka jika dikata orang hanya hamba taklid pada kaum qadim lah. Dia kata hamba nak ikut pendapat kaum qadim. Kaum qadim ini pendapat Imam Syafi'i sendiri yang ia fatwa di negeri Iraq. Imam Syafi'i dulu duduk di Iraq. Duduk di Iraq sebelum dia masuk ke Mesir. Dia fatwa tengah jalan ke, apabila masuk Mesir barulah tu dipanggil kaum jadid. Ni kaum qadim. Kaum qadim ni pendapat Imam Syafi'i, tetapi Imam Syafi'i tidak benar ke meriwayatkan dan tak mengaku dah pendapat kaum qadim ni, dan dia tarik semula pendapat dia. Siapa dia yang nak meriwayatkan kaum qadim ini, hak tu dia punya pasal. Ambo bukan pendapat ambo dah, ambo tarik dah semula, ambo buat satu kaum dipanggil kaum jadi. Tengok Imam Syafi'i, 18 hari saja dia buat satu mazhab Syafi'i. 18 hari.
Dia buat kau jadi seluruh pendapat dia dalam semua pendapat dalam semua bab 18 hari saja. Bisa sungguh orang. Berapa bilion manusia dak buat ibadat dengan cara mazhab Syafi'i. Pengasas dia menggubarkan mazhab Syafi'i ini 18 hari saja. Kau jadi. Jadi kau qadim kalau nak riwayatkan jangan nisbah kepada Imam Syafi'i sebab tu pesan dia. Dia nak lari tak boleh dah sebab kau qadim dia ada kitab-kitab yang dikarang di Iraq. Maka ulama boleh riwayatkan juga pendapat Imam Syafi'i sendiri. Maka semua pendapat kau qadim lemah kecuali ada 18 masalah ke 20 masalah lebih kurang lagu tu. Kau qadim pendapat jadi kuat, kau jadi pula pendapat jadi lemah. Siapa dia ni? Ulama-ulama, anak-anak murid dia lepas pada tu buat kajian semula, maka hanya 20 masalah ataupun beberapa belah masalah kau qadim pula jadi kuat, kau jadi lemah. Jadi secara umumnya kau jadi lebih kuat daripada kau qadim. Jadi benda-benda ijtihad ni tak ada masalah apa. Asal yang berijtihad itu ada kelayakan dia. Hak ni ngaji 4 tahun boleh bahasa Arab, ada master, ada PhD, nak ijtihad dah. Setara mana ilmu? Tanya tak boleh jawab dah. Maka kalau orang yang berkelayakan, wajib dia mengambil hukum daripada Al-Quran dan hadis direct. Haram dia taklid pendapat orang kerana ada sumber hak jelas dah Quran dengan hadis. Manakala orang yang bukan keahlian untuk berijtihad, maka dia kena ikut pendapat orang hak lebih alim daripada dia. Kena bermazhab. Bisa setara mana pun ulama buat kajian, manusia ni tidak sealim imam-imam mujtahid. Terpaksa juga menggunakan kaedah-kaedah yang dibuat oleh imam mujtahid. Saya nak ijtihad sendiri. Awak ambil mana kaedah nak ijtihad daripada Quran dan hadis? Saya guna kaedah ni. Kaedah ni siapa dia reka? Awak sendiri ke Imam Syafi'i? Imam Syafi'i. Ambil pin putih. Pandai-pandai nak ijtihad kata. Demo kalau tak reti jangan awak mengaku lagu tu. Jadi mujtahid mazhab tak apa. Mujtahid taklid tak apa. Mujtahid ashabul wujuh kok. Semua tu guna kaedah imam-imam mazhab belaka. Mazhab Hanafi dia ada kaedah-kaedah dia. Dia guna kaedah dia. Dia fatwa, dia ijtihad dalam bab ni, hukum ni tak ada zaman Imam Syafi'i. Semua guna kaedah Imam Syafi'i. Jangan koya kat kita. Belajar alih botol dengan orang dah, bukan dengan Nabi Muhammad, bukan dengan Jibril dah. Tak sikut orang. Awak tahu belajar alih ni dengan siapa dia? Tok guru kapu saya. Tok guru kapu awak tu Jibril ke manusia? Manusia. Pas awak kata tak sikut manusia, tak sikut ulama. Jangan awak pelik kat. Lemo ni kacik. Hujan-hujan ni. Nampak pelik sungguh kata. Jadi jangan awak tak khabar lagu tu ke. Buai gak sikit ego, buai gak sikit koya ilmu tu. Tunduk gak sikit dengan orang. Kaedah hadis ni sahih. Awak tahu mana? Awak cek sendiri ke? Imam Bukhari ayat. Ikut Imam Bukhari juga. Dah bisa sangat sendiri lah Quran hadisnya. Tak boleh. Ngakulah. Jangan buat PhD aku tu kak. Taklid, hamba taklid pada kau qadim. Ni dia kata. Ada orang kata saya nak taklid pendapat kau qadim. Kita ni orang ngaji ni kena ajar beradab. Ajar ikut ulama, ajar ikut kitab kak. Kadang-kadang kita ingat kita faham dah hadis ni. Apa? Ulama syarah bab hadis ni pening kepala kita. Ya Rabbi. Hadis innamal a'malu binniyat tu 1/3 bab ibadat. Allah, kita kalau syarah innamal a'malu binniyat. Kecek 15 minit duduk. Dah ilmu orang belaka tu baca berapa waktu duduk aja. Tak ada habis dah ilmu hamba. Orang dulu bahas dalam kitab fiqh tu kalau 20 jilid 1/3 7 jilid bahas bab innamal a'mal, tajuk niat saja. Atau taklid satu mazhab daripada mazhab yang mengharuhkan kurang bilangannya daripada 40.
Amo nak taklid mazhab hok kurang pendapat daripada 40. Ataupun kau coding bukan 40. Mazhab kau jadi kata 40. Maka yang demikian itu sah Jumaatnya atas kau itu. Atas pendapat tu berarti kalau orang hok semaya tak sah tak reti Fatihah, maka kita cek semula. Maka kau coding kata tak apa kurang pada 40. Sah Jumaat dia. Maka hamba nak ulailah. Jadi dia tindal-tindal lagu tu. Tak apalah jenis kacik nak maya zuhur ke? Orang kacik nak maya zuhur ke mana? Nak juga maya zuhur. Dah tak apa kita ihtimal kata hak tak sah tu kita buai-buai dah. Tapi kena lagi dengan pendapat kau coding. Amun nak taklid tambah satu. Nak maya juga zuhur. Dah kita kata tak boleh dah muka sah dah. Jangan nak maya lah harai pun dia. Maka jadilah semaya zuhur kerana memelihara akal khilaf orang yang tiada mengesahkan dia. Ada pendapat kata tidak sah kurang daripada 40, ada kata sah. Maka nak ra'i kaya tu hamba nak maya zuhur. Maka kita jawab pula gini. Orang ni kacik sungguh nak maya zuhur juga kita royak dah kata tak boleh maya zuhur. Adapun taklid akan kau coding maka adalah kau coding yang mengatakan sah 3 orang. 3 orang ya kau coding ni. Kerana sembahyang Jumaat ni berjemaah. Berjemaah ni paling banyak jamak ni 3, paling kurang 3 orang. 3 orang ke atas. Maknanya 3 orang sah dah dipanggil jamak dah. Kalau 2 orang tak sah. Tak boleh panggil Jumaat, dia panggil maya jemaah baru. Untuk semaya Jumaat tak boleh. Kena 3 orang. Kalau kata ada pendapat kata 2 orang sah. Kerana dah dipanggil jemaah dah. Biarlah tak panggil Jumaat pun, tak panggil jamak pun, tak panggil 3, sah dah 2 orang. Ada pendapat hok bisa sekali atas muka dunia, semaya sore pun boleh juga Jumaat. Jadi bab bilangan semaya Jumaat ni ada 12 pendapat. Ada 12 pendapat. Atau 4 orang. Ada kata 4 orang. 3 orang, 4 orang. Berarti hok lain Fatihah tak betul, hak ni mengarut, hak tu kok si kodeh. Wajib Jumaatnya mengatakan sah 3 orang atau 4 orang. Wajib Jumaatnya itu khilaf ulama mensabit ke kau itu. Ulama sendiri hak meriwayatkan pendapat kata 3-4 orang itu pun khilaf. Betul kodok kau koding kata 3 ke 4 orang. Daripada imam mazhab kita Syafi'i sendiri khilaf. Ada kata imam Syafi'i tak kata lagu tu. Sudah. Sekalipun orang ni kau koding tetapi meriwayatkan dia itu tidak sabit dan tidak sah. Kalau keedah, kalau ngaji dalam matan minhaj kata dipanggil kau mukharraj. Dia ni kalau kita ngaji kitab fiqh, waktu fiqh ni payah juga sikit kadang-kadang. Ya kau kita nak uji pendapat ni ada kau mukharraj ataupun alal nasi ataupun alal mazhab. Pendapat hak mazhab berarti meriwayatkan pendapat ini paling sahih kali. Pendapat yang paling kuat dalam meriwayatkan pendapat Imam Syafi'i dipanggil alal mazhab ataupun ala nasi. Nas. Ni berarti Imam Syafi'i. Imam apa tahu mana? Anak murid dia ramai meriwayatkan ni sabit Imam Syafi'i kata. Kalau pendapat ini tidak sabit, bukan Imam Syafi'i kata. Ada orang kata Imam Syafi'i kata. Maka tidak ada orang ngaku ataupun pendapat ni lemah ke, maka pendapat ni dipanggil qaul mukharraj. Pendapat yang keluar daripada mazhab sekalipun dinisbahkan kepada Imam Syafi'i tapi tidak kuat. Khilaf ulama, jolo ke tidak, Imam Syafi'i kata lagu tu. Pendapat 3-4 ni pun Imam Syafi'i dah lah kau qadim, tak sabit pula meriwayatkan dia. Nak sabit ke riwayat ada 2 tarik meriwayatkan mazhab Syafi'i ni. Tarik Khurasan, tarik Iraq. Tarik Khurasan dengan tarik Iraq. Dan jika difardukan sabitnya pula sabitnya kau itu mazhab Syafi'i. Kalulah kita kata ada pendapat ni kuat, ambil pendapat kata hak 3 dengan 4 ni kuat juga. Betul ada orang kata ni kata-kata Imam Syafi'i.
maka tempatnya harus itu jikalau tiada di dalam dusun itu melainkan kurang daripada 40 tiada yang lain. Kecek tajuk 34 ni kalau orang situ 34 orang ya. Bukan orang ada 500 orang, hak sahnya 34 orang. Hak tu tak kecek tajuk 34. Hak ni cuai ni. Hak ni salah ni. Kalau buat Jumaat juga haram hukum dia. Hak orang kecek pendapat 34 tu kawasan tu ada 34 orang. Bukan ada beratus orang. Hak reti semaya Jumaat 34 orang. Lepas tu nak ambil pendapat kau koding, kau mukharrah jenis hak ni. Tak boleh hak ni hak kecek lagu ni. Ni pok kita bahas belaka. Boleh baca kitab tu gak berapa. Ini pendapat mazhab Hanafi. Oh, menurut jumhur. Jumhur. Lah ni jangan jumhur belaka lah. Melainkan yang kurang daripada 40 tiada yang lain. Pendapat ni hak kurang. Kalau ramai beratus orang, mari tak erti apa. Tak boleh buat Jumaat. Cuai hak kerja lagu ni haram pun dia. 40 pun tak siapa. Sebab itulah kita kena cakna sikit. Kampung kita kau gapo, ambil budak-budak muda tu hari-hari minggu, malam Jumaat buat program di masjid. Program fardu ain, program qaryah, melepaskan fardu ain bagi ahli qaryah. Mewajibkan ibu bapa mari atas anak dia, dan ibu bapa tu kena mari juga belajar semaya Jumaat yang betul, belajar semaya Jumaat yang betul, belajar akidah, belajar tutup aurat, belajar hikmah. Seminggu sekali saja. Buat dalam masa setahun rasa habis haling belaka. Boleh semaya Jumaat pun sah. Rasa sedap sikit pun hati. Nak semaya Jumaat pun tak gegar. Nak goni pun tak gegar. Tak ada masalah. Nak mengatik, ajar mengatik. Nak ajar tahlil, ajar talqin. Ikut ahli sunnah Jumaat lah. Jangan luak kupu-kupu duk ajar Wahabi atas masjid. Tu tak ada pedah tu. Tak payah buat program situ tak apa. Jadi kalau siapa dia pergi masjid, rasa nak boleh pahala, buat lagu tu. Program percuma yang dianjurkan oleh masjid daerah dia. Buat gitu. Hak tu lebih penting lagi kalau duduk mengajar tafsir lah, duduk mengajar hadis lah, duduk mengajar program lagu tu lah, program lagu ni. Hak ni hak melepaskan dosa. Ambo orang pondok tu. Ni ramai penuh penat tu. Cakap nak pergi part lain pula. Jadi masjid lain-lain tu mikirlah. Tok imam kau nak buat kursus kau apa? Royak kepada makmum ni. Atas sore wakil hok maya Jumaat demo sendiri. Betul kodok maya Jumaat mari. Kita ambil seminggu sekali saja malam Jumaat. Pagi Jumaat tu boleh semaya sujud sejadah, boleh belajar baca Yasin. Seminggu sekali. Hok lain tak usah ganggu. Demo nak pergi planet Pluto 14 kali sehari pergilah. Hamba nak minta malam Jumaat pakat buat program. Baca Yasin. Biarlah Wahabi marah pun baca juga Yasin. Panggil dia ikat dia tengah baca Yasin ramai-ramai. Ada setan tu dalam tubuh dia tu. Sebab tu dia takut baca Yasin. Lepas baca Yasin jekoh kuat. Biar tubik ruh-ruh sikit. Jadi lagu tu. Kita tengok lah ni maya Jumaat jadi masalah. Tengok ulama fikir. Pecah kepala. Hak ni. Berpunca daripada kecuaian umat. Kecuaian kita. Kita sendiri tak lepas dengan Tuhan. Nak pergi tolong orang. Nak cara urusan orang. Kita sendiri pada ain dok. Kita sendiri lawan Tuhan. Tiba-tiba kita nak tolong. Lagu mana? Kita lawan Tuhan. Tiba-tiba Allahu Akbar. Allahu Akbar ke mana? Kita lawan Tuhan. Tak dengar kata Tuhan. Pada ain tak saya belajar. Siapa dia tak tahu. Kita sendiri serupa pun nak dengan kodoh kita. Tiba-tiba nak selamat ke orang. Masalah. Jadi kecuaian diri masing-masing. Kena kuatkan kita dengan Tuhan. Kalau betul kita nak boikot maksiat di diri kita. Boikot kerah pala kita tu dengan Tuhan. Boikot nafsu jahat kita nak lawan Tuhan semacam tak dengar kata. Boikot tu. Kalau kita tak sempat boikot, insya-Allah boikot hak luar ni, insya-Allah masuk syurga lagi. Tapi kalau kita nak boikot pada ain tak mengaji. Hamba tak tahu rasa nak kata neraka, takut malah, takut demo seru hati. Bagus dah lah boikot Israel tu, siapa dia sokong Israel. Rasa tak ada manusia sokong Israel.
Lah ni orang kafir pun sokong Palestin. Sebab apa? Kerja jahat lagu ni. Kalau orang Islam buat kerja lagu ni jahat, apatah lagi kalau orang kafir. Lah ni tajuk dia sebab dia buat jahat. Kafir dia memang tentu dah dia jahatnya. Tapi sebab dia buat jahat. Kalau sama Islam kalau buat lagu ni pun jahat dah. Maka rambo rasalah. Lah ni tak ada orang sokong orang jahat. Lah ni dok kata tok boikot tu jahat dah lah. Pandang-pandang tok boikot. Dia tahu kau dok boikot ke apa dia ni. Ingat kau boikot. Tengok. Maka hendaklah ia sembahyang Jumaat juga. Maka haruslah taklid ia sebab tiada di maujud. Tuan tak ada. Tak maujud ni tidak wujudlah. 40 orang sekali-kali padanya, maka adalah pada masalah ni kita jawabnya taklid itu sungguhnya harus juga, tiada sunat dan tiada wajib taklidnya. Tapi kalau dia mau nak ikut pendapat tu biar ambil lah pendapat tu. Dia mau nak ulai juga mai Zuhur lagi. Tapi nak kata sunat ada. Hukum dia harus taklid mazhab lain dan menyebabkan sah maya Jumaat tapi sunat dia. Tapi kita nak kata sunat maya Zuhur tak sunat. Hak sunatnya hak cara dulu. Hak kata semaya sah ke apa dia cuma berbilai-bilai Jumaat. Maka kita pelihara akan kau yang mengatakan tidak sah Jumaatnya dengan yang kurang bilangnya daripada 40 lagi haram mendirikan dia. Kita ambil pendapat kata tidak sah. Jumaat kurang daripada 40 dan haram. Kalau tak cukup daripada 40, haram buat Jumaat. Ni ada orang tanya, hamba duduk ngaji, hamba kena kerja di Sabah. Hamba kena kerja di offshore, kerja di kapal lah. Hamba kena kerja di Amerika, di Tokyo, di Korea. Situ orang Islam tak ramai, dalam adalah 10 keluarga. Lepas tu hok jatuh, orang balik cukup syarat ke apa dia? Ikut area tak cukup syarat belaka tu. Betul tak betul, akidah tak betul. Tapi kacik nak maya Jumaat juga. Kita royak dah apabila tak cukup syarat tak usah takutlah, tak payah semaya Jumaat. Amo duduk lama dah sesabah tu 20 tahun dah duduk. Tak ada maya Jumaat. Tak apa. Kita wajib semaya Jumaat kalau cukup syarat. Apa jadi kacik nak maya Jumaat lagu tu? Tak boleh kau pendapat. Penak sungguh. Tak wajib ke maya Jumaat. Maka kita semaya Zuhur saja. Serah pelik amo tak ada maya Jumaat ni. Pas lagu mana mengko tak cukup syarat. Ada tu 1 kilo. Adalah 2000 pekerja. Nak buat Jumaat pekerja kilo. La ilaha illallah. Awak orang mana? Saya orang Kelantan. Kilo duduk mana? Di Chicago. Astagfirullah. 2000 orang pun semua ni pendatang saja, bukan orang duduk sini. Lepas tu demo, hamba nak kelik biar sedak Chicago pun tak boleh lawan budu umur hamba juga. Nak kelik belaka, nak kelik. Tak ada orang duduk sini. Maka tidak wajiblah maya Jumaat. Jadi kacik nak buat Jumaat lagu mananya. Tak usah takut. Ibadat ni kalau cukup syarat baru wajib. Supaya ni. Nak pergi semaya subuh lah ni. Hamba kacik nak semaya subuh. Sedap maya subuh. Tak cukup syarat lagi. Syarat ke apa? Belum masuk waktu subuh. Syarat pertama masuk waktu semaya ni. Tak usah hamba nak semaya juga. Dia mau ni kacik makan pay tahap mana kata. Tak boleh semaya. Hamba nak juga. Ada kau buat kerja lagu ni semaya subuh awal sebelum balik waktu. Pak kita buat apa tak semaya subuh? Nampak relax dalam Isya, waktu Isya tak mai subuh. Dia mau tak mai subuh. Dalam waktu Isya kita cukup syarat lagi ke. Tak suruh takut pula. Lama mana dah kita tak semaya subuh dalam waktu Isya? Biasa ya. Pas begitu juga maya Jumaat, kalau tak cukup syarat jangan semaya. Tak dosa maya Zuhur tu wajibnya. Pelik sungguh lah. Yang pisah juga, nak juga kata yang ni kacik tahap mana kata. Jadi ibadat ni kalau tak cukup syarat, tak dosa, kita tak buat. Seperti hamba sebut dah dulu-dulu, ngajar dulu-dulu, ada setengah tutup guru tak semaya Jumaat dengan hujah ni. Bukan dia ajaran sesat dah. Ajaran sesat hok ayoping apa hok Rasul Melayu gapo dia hok tu karuk tak sedok kiralah ajaran hok karuk. Hok ni ajaran menurut dalam kitab kita sendiri.
Kalau tak cukup syarat, tak wajib semaya Jumaat. Maka dia tengok Jumaat kita sekarang lah ni cukup syarat. Cek tak cukup syarat. Cakap dia nak semaya juga. Maka setengah-setengah tok guru tu tak semaya Jumaat kerana pendapat ni. Ada setengah tok guru ambil pendapat jaga hati orang sikit. Wak gelolok gi semaya Jumaat, kelik gi semaya Zuhur pula rumah. Tak sewi fitnah kepada orang. Orang lah ni kalau pelik sikit gak, mungko netizen ke aling alamah belaka. Masyarakat lah ni aling alamah wali kutub nampak pelik sikit, gi mengadu majlis agama lah. Gi mengadu dia tak reti apa pun. Wah buta pun tak reti. Tiba-tiba nampak pelik sikit, tak lepas ni tak pergi balasah, tak pergi Jumaat. Gi mengadu majlis agama, kata ajaran sesak lah, nyoreko macam-macam. Tak sih. Banyak songe, banyak soal jawab dengan majlis agama, pakai wak lolok pergi semaya Jumaat. Kelik maya Zuhur pula. Lagu tu. Mau itu lagi pakai semaya Zuhur gitu. Maya Jumaat gitulah. Jumaat ambil hati nak kata gua anak tu. Sebab tu dia tak cek. Nak tanya, kalau tanya sore-sore ke. Setengah tu email tak tahu apa. Tok email reti baca Quran saja. Budak tahfiz. Subhanallah. Akidah mengaji akidah gapo? Akidah Wahabi. Pekoh Wahabi. Tasawuf Wahabi. Nahu Wahabi. Allahu Rabbi. Patu lagu mana? Tuhan lagu mana? Tuhan selo atas harah. Tuhan duk luar alam. Tuhan duk alam gaib. Tuhan duk atas pohonnya. Tuhan duk atas langit. Pahamu jadi tok email Pak Ambo. Undur jauh, jet atas tekuk. Dulu jauh, dulu kalau nak gocoh yang dulu budak-budak undur jauh. Apa nak undur jauh? Nak unggah jet atas tekuk lalu, biar mati lalu. Jadi tu email akidah lagu ni. Betul kau buat kerja lagu ni. Apa Quran suara subhanallah sedap bukan main lah. Betul dah baguslah baca Quran. Akidah tak percaya. Pas maya Jumaat mazhab ke boleh ambil semaya. Tak apa setengah bini ambo, tak apa. Allahu Rabbi katanya tak bela. Penat tak email kita lagu ni. Suara bukan main dah sedap dah. Ni masalah. Jadi tok email sendiri pun lipat tok bela malah tanya takut seru hati tok bela balah kita tanya. Sebab tu tak tanya masalah orang takut seru hati. Sedap ambo semacam kena. Payah belaka manusia ni tok bela pakai joboh, pakai kain serba gini. Haji mai bukan main Allah, baik bukan main supaya ngak tak semua negara suara. Akbar. Bunyi. Tinggal apa dia tahu alif bagi atas bunyi kau bunyi. Bunyi mutu pun ada. Tak tahu dia telan anak kucing mutu, kau masuk di lubang, itu dia bunyi mutu bunyi macam-macam, tak tahu. Tak kira. Pergi ngaji India agak klik insya-Allah tu. Allahu Akbar. Sudah. Kawan tu tak apalah India. Moga dia suara dia lagu tu. Dia tak boleh nak ubah terpaksa. Tak berdosa lah. Kita boleh sebut Allah molek-molek jadi Allah lagu mana pula nya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Selok kita. Nyanyi awak kerja lagu tu. Lah ni style tu banyak lebih pada hak betul. Kalau style betul tak apa, kalau saya salah dah. Jangan awak kerja lagu tu. Tok email, tok bela. Makmum, tok noja, tok siok, hok bagi sapu tak cicok, menak atau suruh tanya tu, kau tu penak lagi. Nama, hok tu hari Jumaat ya pakai kain plekat. Sekali tok akan seluar, apa jalan kok se. Nama, amu hari Jumaat ya pakai kain plekat. Sekali duk tarik lembu ni. Sekat poho. Kalau artis Amerika pakai skirt payah. Tok siok bukan main tarik lembu. Allahu Rabbi. Auratnya tak jaga. Mau email, bukan tu email, mau email. Musim-musim hujan ni. Gendong dengan tu email. Nyakak kain pun skirt. Takut mengecik kain semaya. Tuai sekat skirt. Allahu Rabbi, nyakak kain. Orang tino. Tu email tak sok kira. Kain plekat ikat atas kepala gitu. Sejuk musim hujan dia. Penat tu email wak kerja lagu ni. Pahadulah. Masalah tak mengaji belako. Allahu Rabbi. Kalau kena ngepek gak, kata orang ngepek. Tapi terpaksa dah hamba kena royak. Kita suka-suka juga. Tapi biar ada keinsafan. Jala betul Ustaz. Memanglah.
Ambo rasa ambo kena belajar lagi. Ustaz ayat ngepek tu betul dah. Biar lagu tu. Ni orang ngepek serati tapi tak seubah. Orang mari sore ngepek tapi tak seubah. Apa-apa kali orang nak seubah. Kalau dah ubah nak ngepek buat apa dia? Kalau pandai berlaku, ambo tak ngajar dah kitab ni. Ambo pula pergi nalah dengan moci-moci. Kalau pandai berlaku. Ni ramai masyarakat. Hok berat lagi orang nak baca kitab musolli tak siwi ngajar musolli. AJK masjid lah. Ahli jo kaluk masjid. Kaluk dia. Orang kata nak mari ngaji kitab musolli. Orang kata tak payah ustaz ngajar musolli. Musolli pas ceroh, musolli pas musolli. Musolli ni kitab bab semaya, orang reti belaka bab semaya. Orang kata dia tu ingat siapa mati. Kata AJK ni. Dia kata apa dia? Orang pandai belaka dah ustaz bab semaya. Oh, sedap kata-kata tu. Ingat wajib ni. Ingat wajib ni. Dia kata lagu ni, dia kata orang pandai tu. Kata-kata tu sedap tu kata-kata tu. Orang pandai belaka dah ustaz bab semaya. Baca hadis lah, baca tafsir. Baca Abu Daud. Dia nak baca Abu Daud, tukang ngaji Daud lah berapa dia. Hadis tak tahu. Pandai belaka. Kita kata aku gerai nak tanya dia rukun semaya berapa. Hok kecek sedap sana. Hok kecek kata pandai belaka semaya. Kalau kita tanya rukun semaya rasa tetu dah 50 sebut. Tetu dah nampak pada gaya ni. Tak teh tak teh tahiyat, tak teh selawat, tak teh gapo dia lagi. Tetik training mandi junung tak kira najis gapo dia lagi. Orang pandai belaka dah ustaz semaya tak baca dah kitab musolli ni. Sedap perkataan. Ingat perkataan ni. Ingat sampai mati. Pocik ni ingatlah pocik. Sedap perkataan. Penyataan yang sangat terkarut atas muka dunia ni. Orang pandai belaka semaya. Rumah hamba, adik-beradik hamba, orang tua, khabat kita, sepupu kita, cuba teh, malah teh aku seru hati balah adik-beradik. Tiba-tiba dia mari planet Pluto mana? Rasa dia kerja planet Pluto dulu. Baru pecing, baru kelip di Kelantan kau gua. Tiba-tiba kecek orang pandai belaka semaya. Pelik penyataan ni terlalu karut. Siapa dia lah latih ahli jo karut dia tu. AJK pelik sungguh. Jadi ingat AJK masjid. Peringatan. Amanah kita pergi masjid. Jangan dia buat karut siapa perekat lagu tu. Cek ke orang semaya lagu mana. Masjid ni tempat orang semaya. Bukan tempat orang main-main. Wak mari mana tak tahu mari semaya karut atas masjid semaya Jumaat pun tak reti. Tanggungjawab kita AJK. Betul ke semaya Jumaat dia? Betul ke ibadat dia biar betul? Ni tak tahu. Nak penuh ke jadual saja kau apa dia. Ingat tanggungjawab kita. Amanah. Ketika malam Isra' Mi'raj ada khos azab yang diturunkan kepada orang yang tidak menunaikan amanah. Mung orang kaya, mung datuk ke, mung profesor ke, berhenti pecing jadi AJK masjid, nak buat pandai-pandai jangan. Mung kena fikir masyarakat nak gapo. Bisa dah bahasa Arab ikut demo lah. Tak kira hok mengajar lagi, hok kata Tuhan ada dua lagi, PhD mengajar. Tuhan sebenarnya ada dua. Sudah Tuhan ada dua Tuhan. Tuhan pun ada dua. Kawan tu makmum tu tanya, kata, saya tak pernah dengar. Tu kata kita kena belajar. Tengok, saya doktor PhD. Tuhan tu ada dua. Pening kawan tu. Tok bila tu kata, kamu tak pernah dengar Tuhan ni so. Tu awak tak belajar. Ni kajian saya ni, PhD ke. Awak jangan tek kat PhD ni maksum ni awak tahu dah. Awak ngaji dengan siapa dia? Gitu main-main lah ni. Allah, setan guna sungguh PhD lah ni. Seguna-guna yang diguna-guna. Begitu juga orang sesat nak menyesatkan orang menggunakan PhD. PhD ni tak salah, dia hanya alat sahaja. Dia tidak salah, tak masuk dengan aku PhD. Tapi orang sesat lah ni ramai guna PhD. Boleh PhD ke? Awak ada PhD tak? Pakcik? Tak ada. Pakcik. Mari tukar. Pakat suka berlaku kepada pakcik ni. Nyanyi ke pakcik ni. Saya ada PhD. Jangan lawan saya. Gitulah perangai manusia. Hak sesat, dia ni ambil PhD. Apa? PhD ke? Mesti orang kampung punya PhD. Ya PhD ni orang gerung belaka. Kecuali mari temu dengan hamba, jumpa di pondok ni. Tengok. PhD, nyo pakat sokor. PhD. Muka kakak ni PhD. Orang pakat sokor. PhD. Kalau mari tempat hamba nyo pakat sokor belaka.
Jangan bawa goh kita PhD. Terlebih aula dan terlebih afdal kita pelihara daripada mengejarkan yang haram daripada memelihara akan kau yang mengharuhkan taklid jua. Lebih afdal kita ikut pendapat orang tak sah langsung. Kerana kurang daripada 40 ni haram buat Jumaat. Lebih afdal kita jaga pendapat ni lagi pada pendapat kata sah, lepas tu kita nak ulang Zuhur. Ambil pendapat kata tak sah langsung, hak tu lebih aula jaga pendapat hak haram berbanding hak sunat. Ulang pula tu. Iaitu kau yang itu kau ni pendapat dhaif. Dan lagi adalah yang demikian itu wallahu a'lam. Panjang dia bahas bab maya Jumaat. Waktu kita heran hok dok pergi semaya Jumaat tu ngaji kau tidak tak tahu. Cuma cuci reti kau tidak tak tahu. Bukan suruh ngaji pondok, ngaji hok asah, ngajilah dengan PhD pun hok penting ngaji fardu ain, biar asah tu biar ada. Ada soalan kau dak? Wahai tuan guru, maaf handai soalan pelik sikit. Pelik mukadimah soalan ni. Anak sulung perempuan saya kata saya suka sangat paksa dia kahwin. Dia kata dia muda lagi, baru nak masuk 19 baru. Baru nak tengok dunia ni. Dia suruh saya tanya soalan. Mari dia kata, gua ni tak pandai kita tengok gua ni. Baru nak tengok dunia ni. Dia suruh saya tanya soalan, apa hukum mak tu asyik duduk paksa anak nikah. Mohon doakan anak saya moga dapat jodoh yang baik, dapat bimbing dia di dunia dan akhirat. Pelik duk ngadu kat ambung. Ngadu kat orang lain ni pelik dak suruh bimbing anak dia ni. Pelik soalan ni. Pelik sungguh ni. Terima kasih atas ilmu. Jadi masalah kita paksa anak kita nikah gini. Situasi antara anak dengan bapak. Bapak lebih bijak dalam urusan kehidupan. Tu kenapa? Anak masih muda, masih mentah, masih tidak ada pengalaman, tidak tahu baik buruk secara umum. Maka apabila seorang ibu ataupun ayah tengok anak dia tu sampai dah usia untuk berkahwin, layak dah untuk berkahwin, gelenyar dah duk main chatting ngajatan, duduk masuk kelas sekali ngajatan, duduk pergi tubik sekali ngajatan, gelenyar dah lah. Maka wajib ibu bapa itu memperkahwinkan anak dia. Anak dia kata saya tak usah ayah kita nak kena jatuh lagi, nak kena dunia lagi, tak usah nikah lagi, saya nak happy, jomblo happy lagi. Buat kerja lagu ni. Wajib mak pak tu jangan dengar anak hok tak reti apa lagu ni. Budak yang tak reti, kita orang tua hok ada pengalaman tu win nikah lalu. Dalam hadis sebut apabila sampailah umur wanita itu layak dikahwinkan, layak untuk berkahwin. Tiba-tiba ibu bapa dia tidak kahwin ke anak tu. Maka anak tu pergi jumpa jantan ni, pergi gurang hak ni. Biarlah tak serius pun gurang dengan jantan. Dia tak tahu benda tu tak boleh. Dia umur 18, 19 tu. Orang jantina ni comel dia umur 18. Sebab tu ahli syurga umur 18 belaka hak tina. Getah kalau kita kat getah molek lagi umur 18. Orang jantan bisa dia umur 33. Kalau umur 17, tak usah duk tunjuklah body, kau sit pack, tak kena. Umur 33, baru debel. 33 ni tubuh lelaki sempurna. Nabi Isa ketika naik ke langit, umur 33. Umur 33. Jadi umur 27 ke, umur 30 tak ada. 33. Orang tina umur 18. Maka ayat dia wajib nikah ke orang perempuan tu. Cari hok ngaji pondok, hok nampak macam duk lipat-lipat. Tak usah masuk kelas lah mana. Nampak duduk masa duduk mengajar. Ngaji musolli pun lukis gambar love lah. Lukis ajar dah tu.
kacik dah tu. Tak boleh mengaji musolli dah tu. Duk ngurus ngapa orang ni. Tulislah I love you love me, you love sapoh, you love cermin. Macam-macam. Macam-macam. Jalan dah tu. Tak boleh nak mengaji dah mana dah tu. Cari hok nampak jurus-jurus semaya betul ke apa dia. Ambil buat menikah lah. Ambil buat menikah lah. Kena menikah. Nabi kata siapa dia tak menikah ke dan hok tina tu buat maksiat, maka dosa atas ibu bapa dia. Maka lah ni kita orang tua tengok anak kita kalau layak win nikah selalulah. Tak usah duk tunggu SPM ke apa dia lah. Nak kiamat dah pok kita ni akhir zaman dah. Takut acu tunggu habis you kiamat. Tak ada nikah dia. Jadi muka you tu kan ulai muka periksa tak duduk pun periksa style duduk you ada kot. Baik napa hok molek jari tok laki molek bismillah lah menikah lah. Tak usah duk gelenyah lah. Tugas mak selesai dah nikah ke kamu. Selesai lah. Habis dah tanggungjawab mak, mu kena taat kepada jantan ni. Habis dah tanggungjawab. Mak widah ilmu, bu widah gapo dia, lelaki widah sudah dah kerja yang. Jadi tak ada istilah paksa. Kalau dia tak setuju, ayah dia boleh paksa nikah. Saya setuju ayah. Kok ayah kata biar ikut mu. Nak lepas ikut. Nyok tarik lasi, nyok sepak cermin. Ikut dia. Ayah pun nikah. Saya nikah ke kamu dengan anak saya tengah tu gelepar tu. Tak dengar apa lu. Hok jatuh tu hok saya terima nikahnya lah. Kita kat belakang awak tu paling tengok semak super Korea. Ia ada benda-bedu dah pula Hok kata mengamuk sepak cermin apa semua tengok hok jatuh super Korea tu kat pakai jolo ayo susah-susah ayo. Yang susah-susah pula ayo. Jadi lagu tu lah. Jangan duk ikut sangat budak-budak, ikut kita orang tua. Apa hukum seorang direktor? Direktor pula. Guna makam Rasulullah sebagai skrip. Contoh ayat dia lah. Depan makam Rasulullah. Nyawak belakang depan makam Rasulullah. Kau apa dia ni? Makam Rasulullah lah, kubur Rasulullah lah makam ni. Bukan kata makam kedudukan ni, kedudukan Rasulullah. Nak belakang lagu mana? Kalau si pulai benci saya akan pastikan dekat tanah haram ni awak mati. Belakang lah belakang. Belakang dengan penjaga makam apa semua polis itu. Haram haji. Tunggu sebentar saya nak belakang. Belakang depan makam. Dia bukan guna background latar ke apa. Dia bukan belakang di Malaysia, dia guna background dah. Hotel tempat dia orang berlakon betul-betul di hadapan Masjid Nabawi. Apa komen ustaz dengan perkara ini? Gini, kita pergi ke Mekah ni buat ibadat. Ni ada pergi berlakon dah pula. Pelik sungguh manusia. Nabi Muhammad kata akhir zaman manusia pergi ke Mekah 3 golongan. Pertama orang kaya pergi Mekah. Tujuan apa? Nak berderak, bersia-sia, berseronok-seronok, berselfie. Tu orang kaya pergi. Nabi Muhammad sendiri royak, hamba tak royak. Hamba mana tahu perut pedau kan. Nabi Muhammad royak, Nabi Muhammad tahu. Manusia akan pergi ke Mekah kalau orang kaya pergi duduk selfie, duduk galak di depan Kaabah di Madinah. Kedua, orang biasa akan pergi cari kerja. Marketing lah. Tulis depan Kaabah lah, macam-macam, berlakon lah, macam-macam. Ketiganya, orang miskin pergi minta sedekah pergi Mekah. Insya-Allah tuan-tuan, insya-Allah saya tak makan nasi lagi, saya makan pasir tuan-tuan. Nampak saya makan anak batu, saya minum air hujan tuan-tuan. Tak ada pitih tuan-tuan. Wi tugas kita, dah dia makan anak batu, kita anak batu. Makan silakan anak batu nampak. Jadi manusia ni cara nak temulah ikhlasnya. Jadi kalau berlakon lagu ni tidak sesuai. Kalau nampak kurang ajar ataupun tidak beradab dengan tempat-tempat ibadat. Makam Nabi ni tempat ibadat. Tempat-tempat ibadat ni ada kena jaga kehormatan dia. Sebagaimana kita hormat agama kita, tempat-tempat ibadat kena hormat. Masjid orang tak buat kursi-kursi. Makam Nabi lagi-lagi lah. Dah lah dalam masjid, yang berlaku masa bila tak tahulah kita nak royak. Tapi benda ni menyalahi adab. Nak kata haram sangat bodoh jadi makruh tu tentu dah. Sebab orang pergi tak ikhlas tak jadi haram. Wajib kena jaga adab. Kalau benda tu masuk dalam kategori menghina makam Nabi,
ataupun masjid Nabi ataupun suasana ibadat di Madinah menghina, kita pergi berlakon dah pula, oh tu jadi haram dah pula. Nah, tapi kita tak tahu dia niat hina atau tak hina. Nah, maka hak nombor satunya makruh dulu. Hamba malah komen berat-berat lah, takut ada cerita. Hamba tak tahu ni. Nak cerita, nak mampu hamba, nak pelaga hamba dengan direktor Ahmad Nispu ni kat selok hamba ya. Tengok, lah ni orang macam-macam nak suruh jawab soalan, apa nak pelaga hamba rupanya. Jadi ada juga orang tanya soalan nak tujuan yang tak betul. Ada juga macam-macam manusia lah ni. Fitnah ni macam-macam. Boleh kau ustaz beri sedikit nasihat pada muhibbin? Yang kadang-kadang muhibbin ni orang yang suka kepada seseorang. Yang kadang-kadang boleh mencemarkan nama guru dia. Contohnya saya lihat di media sosial ramai individu yang menisbahkan suatu-satu kata-kata yang dilihat keterlaluan sangat kata-kata. Kononnya dari guru mulia Habib Omar. Walaupun mereka berniat untuk sebar kebaikan. Sayyidina Ali pesan. Sayyidina Ali mengeluarkan satu kata-kata. Dia kata rosaknya seseorang itu ataupun hancurnya karier hidup dia, maruah dia dengan sebab dua golongan. Pertama, orang yang terlalu membenci dia, orang tu akan buat kerosakan untuk dia. Kedua, orang yang terlalu taksub dan menyanjungi seseorang tu, punah juga. Tubik kata-kata Habib Omar. Kadang-kadang Habib Omar tak pernah royak pun, mari kok mana dia kata Habib Omar royak begini lah. Kata-kata pula supaya tu hedoh kadang-kadang kata-kata tu. Siapa dia nak masuk syurga lah begini, macam-macam. Macam-macam kadang-kadang Habib Omar tak pernah royak. Maka Imam Ali, Sayyidina Ali apa royak dah, binasanya seseorang kerana dua. Orang terlalu sayang pun masalah juga jadi taksub. Kita jalan sikit, oh tengok jalan tu. So, jalan nak pergi jumpa Rasulullah. Astagfirullahaladzim. Kita nak pergi ke tandas. Tiba-tiba dia nampak. Tengok jalan cepat tu. Ikut sunnah tu. Siapa perikat lagu tu jadi pening. Jadi gila kok siapa perikat lagu tu. Hak bagi kawan tak royak, dia rekod-rekod sendiri. Hak ni khianat kepada guru kita. Khianat kepada orang yang kita sanjung saat ni. Kalau betul kita sayang ke dia, puja dia, hanya kata-kata dia hak benar saja. Hak tu pun kalau kata-kata dia hak tak itu tak boleh diterima orang manusia kau tak boleh terima di Wahabi, jangan sebarlah. Lagi-lagi Wahabi pula ada koholah Allah. Kita royak muka lain je, royak lagu lain, tambah-tambah macam-macam lah ni. Jadi semua tu salah berlaku. Membenci salah, terlalu sangat taksub pun salah. Boleh kau berdoa dengan membayarkan apa yang kita inginkan tanpa berkata-kata dia? Kita bayarkan. Misalnya kita duduk pondok, kita bayarkan. Kita jadi alir, tergebel. Masya Allah kata orang duduk siung tangan, siung kaki. Masya Allah. Dia tak ngaji pun. Orang suruh ngapa mata tak pun. Wali dah Allah. Wali. Doa lagu tu. Boleh kau dok bayarkan benda tu berlaku. Selepas selesai kita berkata amin. Boleh kau doa lagu tu, kita gambar ke. Kita tak minta ya Allah ya Tuhan aku jadikanlah hamba orang. Tak, kita gambar ke kita jadi orang alim. Kita bayar ke kita jadi orang alim. Boleh tak? Boleh tak berdoa macam tu ustaz? Saya ingin tahu. Boleh hukum dia, tak ada masalah pun. Kerana bayangan dan gambaran khayalan itu adalah doa juga. Cuma tak boleh nak sebut dengan mulut, cuma gambar ke benda tu berlaku. Dan ada kaedah-kaedah dalam berdoa menggunakan visual. Visual ke panggil. Kita gambar ke benda tu berlaku. Lepas tu kita sebut amin. Boleh. Supaya kita sebut juga. Nak sebut payah. Nak sebut payah kita nak sebut. Pakai jubah, pakai serban. Panjang. Jadi kita gambar ke kita serban yang mudah lagi. Lepas tu sebut amin. Boleh, tak ada masalah. Start trauma dan serangan panik adalah mental health yang datang atas sebab sesuatu kejadian tragis. Minta ustaz berikan doa petua dalam menangani keadaan ini. Orang ni kena serangan panik attack dia panggil. Serangan panik ataupun panic attack balik. Bukan nak attack pasal latar lain, nak juga attack ni bukan attack. Attack ni maknanya serangan. Jadi serangan panik ni lagu mana kena mandi bunga dia. Mandi bunga pulihkan semula semangat dia. Kerana ada manusia ni semangat dia ataupun rohani dia tak kuat.
Kalau dia terkejut pada satu benda, dia akan teringat-ingat. Dia akan jadi trauma. Supaya kita kalau kita ngega, kita satu malam kita pergi pen ni jadi hatu. Taubat lelah tak berani dah pergi pen. Jadi teringat-ingat. Maka nak buai memori tu, nak mengembali ke semangat kita semula yang benda tu tak ada pun, benda tu khayalan. Mungkin ada peristiwa menyebabkan kita mandi bunga, minta dengan Tuhan supaya dia semangat ke kembali. Bapa mandi bunga, ikut lamba nak mandi bunga. Nak mandi dengan sempu boleh, nak mandi dengan klorak boleh, pergi nak mandi bunga ke apa dia. Jadi mandi bunga supaya menaikkan semula semangat dia. Apa beza makrifat usuluddin, makrifat tasawuf? Makrifat usuluddin ni siapa dia lepas boleh masuk syurga. Siapa dia tak lepas makrifat usuluddin tak boleh masuk syurga. Lepas tu duduk mana? Neraka. Makrifat tasawuf ni siapa dia boleh, maka boleh sedap di dalam syurga. Sedap lagi, pangkat lebih tinggi lagi dalam syurga. Kalau tak ada makrifat tasawuf ni boleh masuk syurga. Jadi dah deh. Jadi dah tu boleh masuk syurga. Makrifat tasawuf ni tinggi lagi, dapat makan lebih-lebih lagi di dalam syurga. Tu beza dia. Kalau kita mengaju berdoa kepada Allah, kita akan dapat jawapan dari Allah. Oh, mudah. Supaya saing dia kecek. Hello, yo. Doa apa dia? Payuh juga nak siapa perikat lagu tu, jawab selalu. Tuhan kata, ya Allah ya Tuhanku. Ya Allah. Kalau kita nyanyi tu, kullama nadaita ya hu qala ya rabbi anallah. Apabila mu kata iza nadaita, apabila mu sebut ya hu wahai Allah, maka Tuhan sebut selalu. Qala ya rabbi, maka berkata rabbi anallah, aku Tuhanmu. Mu minta nak apa dia? Kalau siapa perikat lagu tu bisa dah tu, wali dah tu kita. Ni ya Allah. Tak bunyi. Tak ada senyap jawab. Hello. Tak bunyi. Pok kita tak hatu baru jauh dah. Jauhnya kita dengan Tuhan. Sebenarnya apabila tubik suara tu Tuhan dengar dah. Tentu dah wajib dah Tuhan dengar sebenarnya. Tapi kerana hati kita tak kenalnya Tuhan, duk cari-cari lagi Tuhan. Ya Allah. Dengar dah? Dengar dah? Lain molek dah? Hello. Ni, penuh sini. Tebal telajak sini. Kita orang mukmin sebut Allah. Tak ada sebut Allah lagi kita tahu dah. Tuhan dengar, Tuhan tahu. Dia nak tengok dengar jawapan. Ni juga yang ni bisa juga soalan ni. Soalan saya, bagaimana kita nak tahu jawapan? Allah Rabbi. Atau doa kita sudah ada dijawab oleh Tuhan, mohon pencerahan. Tuhan royak dah dalam Quran. Apabila manusia berdoa, fa inni qari, aku sangat-sangat dekat dengan dia. Sebelum keluar di mulut, dalam hati tu aku tahu dah. Lintas dalam hati tu aku tahu dah. Tak cukup lagi kau aku tahu dah. Aku dengar dah. Tapi manusia nak siapa bunyi? Hello. Yo. I love you. Kau berapa? I love you. Kau berapa? Handshake ambil dulu tu ke dia? Handshake mana? Really, I love you. Mana boleh lagu tu. Cakap kecek lagu tu. Nak tu pelik semua. Cuma kena yakin. Dan Al-Quran sebut, hadis pun sebut, Tuhan dengar jawab. Sekalipun kita tak boleh nak communicate lah, kita kata direct dengan suara ke apa. Jodoh lah setara kita. Kita sebenarnya tak boleh dengar suara Tuhan. Kalau kita perhati sungguh dengar. Lah ni manusia tu masalah. Hati dia terlalu tebal dengan Tuhan. Malam-malam Tuhan royak dah. Aku royak siapa dia nak berdoa. Bangunlah. Nak berdoa, nak istighfar. Tak tidur kita tak dengar Tuhan panggil. Lepas tu bangun malam pun rasa menyesal, rasa penat, rasa gapo. Tuhan tak cara ke gapo. Weh, Tuhan kata aku duk royak. Pelik sungguh manusia. Tahu mana? Quran hadis kata lagu tu. Biarlah kita tak dengar pun. Yakinlah dengan iman kamu akan dengar suara Tuhan. Mudah nak sebut. Kalau mu tak ada iman lagu tu tak boleh dengar suara dia. Paksa dah. Kalau kita niat jamak, tapi jamak pun tak terbuat. Penat. Dia niat nak jamak semaya, lepas tu tak semaya pun. Penat soalan ni. Terbuat, tak buat. Sebab masalah kesihatan lah, hamba ada sakit. Tak boleh buat. Tapi yang niat jamak dah, tapi tak semaya pun, niat saja jamak.
Nak qada solat di kawasan kita jamak tu, solat biasa ke solat jamak juga untuk zuhur dengan asar contohnya. Dia qada tak jadi jamak dah lah weh, selamat weh. Kena semaya macam biasa lah. Kalau kita tinggal semaya dah sebab hamba masa tu hamba niat nak jamak. Lepas tu hamba tinggal zuhur dengan asar. Lepas tu masa nak qada ni kena buat jamak juga ke? Kena buat dalam kali jamak. Ya tak perlu dah. Jamak qada macam biasa zuhur semaya buat asar semaya. Kalau imam semaya ada najis seperti tai cicak, bagaimana kelakuan makmum di belakang imam? Buat lagu mana? Apabila tu imam tu batal, ikutlah najis tai cicak kau, tai kubah kau, gapo dia, tirek kau, berok atas kepala dia, maka tu imam tu batal. Apabila batal, seorang makmum kena duduk di sebelah tu imam. Lepas tu baloh tu imam. Tu imam tu kena pandai. Apabila orang naik duduk sebelah kita, berarti kita batal. Tak selalu fikirlah kita buat apa. Kecuali orang gila lah. Orang gila mari duduk sebelah kita. Tu jangan duduk berhenti semaya. Ni makmum kita, orang molek-molek mari duduk sebelah. Berarti kita batal. Tu kita cek sendiri lah. Kita barang kain cari, kau apa dia cek sendiri lah. Tu keadaan tu imam. Dan makmum kena buat lagu tu. Kalau duduk main subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Bismillahirrahmanirrahim. Naik bayati, jawabul jawab, sikah, jiharkah, nahwan. Subhanallah. Dia nak cek mana lagi? Maka apabila kita nampak, kalau kita tegur tu imam tak boleh nak kesal. Macam tak cicak duk kaki, cakap dia nak tahu mana. Duk kaki dia tak segar. Duk gapo dia? Dia subhanallah. Gapo dia salah, gapo baca betul dah gapo dia. Maka naik sebelah lalu pakai tu imam tu faham dah. Jadi tu imam tu duduk buka baju, ambil gepah Maggi, gepah Maggi. Makan Maggi sebelah tu. Pakai batal dah tu dah dia batal. Jangan dah mikir dia batal. Lepas tu lepas ni kecek dengan makmum, hamba batal gapo dia lepas ni. Payah kadang-kadang ada bab tu imam payah nak kesal. Ramai dah berlaku lagu tu. Subhanallah, tu imam tak boleh nak kesal. Tu imam semaya tak. Kalau apabila dia tak yakin, ia salah gapo dia baca Quran betul dah. Nak kecek kata tai cicak payah. Takut bunyi payah. Jadi payah berlaku. Jadi kena hok mudah-mudah nah. Kalau kita qada solat, kita yang dulu-dulu tanpa buat solat sunat, boleh dah. Boleh ramai ayat begitu dah. Kita pun tak tahulah banyak mana. Kalau habis dah kita qada solat untuk arwah ibu bapa pula, boleh? Boleh. Qada solat untuk arwah ibu bapa kita boleh. Ayah kita tak semaya 10 tahun. Maka kita nak tolong semaya ke dia. Malah bayar video tak ada piti. Kita pun semaya. Niat untuk dia lah. Zuhur dia berapa rakaat. Boleh hukum dia. Sebagai ganti untuk semaya ibu bapa kita. Boleh hukum dia. Kalau wajib mandi, saya terus semaya. Lepas mandi wajib, saya terus semaya. Lepas semaya baru perasan kuku, anak jari kaki panjang. Saya was-was takut tak kena air. Saya kena mandi pula ke tak? Ceklah. Kalau benda tu nampak macam rapat sangat ko, memang tak kena air. Memang tak kena tu kena buat. Kerak kuku tu mandi, mungkin mandi maknanya peratus air sambung lah. Tapi kalau nampak kuku tu panjang tapi masuk air lah, kita cuma tak nampak lah masuk mandi. Kaedah dia apabila mandi automatik biasanya rata lah. Kadang-kadang kita tak perasa. Mana ada orang cek belakang. Bulu roma ni sebelah belakang nampak super kering. Tak ada. Tu sudah start jadi was-was. Sebelah depan nampak macam kena. Sebelah dia kena keliling ni, kena keliling. Ambil air pula. So bulu roma tu pula. Start nak jadi majnun dah tu. Nak jadi majnun dah tu. Jadi mandi ni automatik. Apabila kita mandi tu biasanya rata lah, kita boleh kecek mudah. Kecuali nampak jelas tak rata, barulah kita jadi was-was. Jadi kalau kuku tu nampak macam biasa yang panjang, okey tak ada masalah apa, kira rata dah lah. Semaya tu tak payah qada. Sebab itulah mandi tu kena cek sikit kuku-kuku kau apa dia. Ustaz, ibu saya semaya berdiri. Tapi rokok sujud dia duduk atas kursi. Sebab kalau sujud macam biasa sakit. Tak boleh naik mula baca Fatihah. Betul tak semaya dia?
Ibu saya ragu-ragu, takut tak sah. Sebab seorang ustazah tu cakap, ibu saya kena semaya duduk daripada awal sampai selesai. Gini, kita orang sakit ni semaya ikut kaedah kita lah. Kalau kita boleh duduk, duduk. Kalau kita boleh diri separuh, diri separuh. Maka menurut keadaan kita. Kalau masa kira kita boleh berdiri, nak rokok tak boleh. Sakit lutut kau tak boleh lipat kau, kita boleh duduk. Rokok atas kursi, sujud atas kursi. Okey boleh, tak ada masalah besar, tak ada masalah. Tak syarat kena duduk daripada awal. Ada tak petua ubat untuk merawat penyakit mari pula penyakit sintetik lupus erythematosus. Nak kata jadi juasah pun tak tahu ni. SLE ni abang penyakit. Dia kata penyakit lupus ni ialah penyakit bahasa doktor ni hamba sebab tu hamba tak ambil doktor sebab bahasa dia terlalu pelik sungguh. Autoimun. Gapo dia kita nak baca pun jadi kau pelik. Penyakit autoimun. Autoimunisasi kau gapo dia. Di mana badan menghasilkan antibody yang menyerang tisu badan sendiri. Dia tak boleh kawal tubuh dia. Jadi antibody ni semangat laju. Jadi penyakit tak boleh mari pun ada dah pentera dia. Kalau kita tak boleh pergi lagi atas dah tentera. Jadi nak balas dengan siapa dia tak tahu. Akhir sekali jadi ramai sangat tentera, berlambuk pula antibody pula. Menyebabkan radang atau inflamasi di banyak bahagian badan seperti kulit, sendi, organ dalamnya, otak, paru-paru, jantung dan buah pinggang. Hamba tak reti ni penyakit apa nama rima ni, tak tahu, minta maaf. Jadi lo ni buat air tawar lah. Minta doa dengan Tuhan, buat air sebagaimana Nabi Muhammad dulu. Nabi Muhammad, dia tak pergi hospital kalau dia sakit. Cara Nabi Muhammad pergi kepada hospital perdana. Cara. Tak ada hadis meriwayatkan Nabi Muhammad pergi kepada doktor pakar kau apa. Biasa Nabi Muhammad ambil air kau baca pada air, macam hok-hok kita dok buat. Baca di air, ambil gagal sikit kau baca manzil, baca gapo, tuju pada hok sakit kita tu. Ya macam-macam penyakit ni, ada penyakit misteri, ada penyakit zahir, macam-macam lah. Nak kata kanser pedok ni. Dia kata penyakit ni antibody tu jadi aktif sendiri. Jadi sepatutnya orang sakit barulah antibody kita mari serai untuk rawat tempat sakit. Ni tak ada sakit lagi. Dia panggil terlalu menjaga kesihatan. Tubi awak sebut semacam. Jadi lagu mana? Hamba pun jadi pening lagu mana penyakit lagu ni. Buat air tawar lah awak semaya hajat minta dengan Tuhan. Tuhan boleh sembuhkan semua jenis penyakit. Sebagaimana Tuhan yang membuat penyakit, likulli da'in dawa'um. Setiap penyakit ada ubat dia. Cuma tak tahu ubat dia tu gapo. Ada ulama kata tahu ubat dia, tapi tak tahu betul kodok penyakit tu. Kalau kita tahu obat penyakit ni demam, ada lalu obat demam. Khoh dah. Tapi lah ni apa doktor kau gapo dia perawat buat tak berkesan kerana betul kodok penyakit tu. Kalau penyakit tu dia ada ubat dah, dia senar ada. Tapi lah ni bukan penyakit tu masalahnya. Nampak macam simptomnya, nampak supaya macam penyakit tu kita beri. Bukan rupanya. Sebab tu jadi tak hilang tu. Ia lagu tu. Bukan tak tahu ubat, tapi tak tahu penyakit. Gapo dia benar ke tak? Kalau jelas ubat ni betul demam, okey kita beri ubat ni, jelas. Jadi minta maaf dua kali dah soalan ni hamba pun tak reti ni. SLE gapo dia? Hamba ada SPM dulu gitu ya. Nama PMR gapo dia tu adalah CJ Tadika tu ada. Berkaitan dengan tanah lidi semalam. Soalan tanah lidi semalam. Dia kata gini. Sebidang tanah yang mempunyai gerai, yang sah. Ada gerai lah. Tetapi kemudian dipecah-pecahkan lot kecil-kecil untuk dijual semula dengan tujuan untuk bina rumah. Buat lot. Tanah sebutir, buat lot dia. Misalnya seka lah. Biasa seka orang bagi ne. Bagi lapar dulu. Dia ni bagi ne, selok. Dia bagi 10, dia bagi 50. Jalan seka dia bagi 50. Dia letak 50 penama misalnya. Jadi luk dia kecil benar lah. Tak padan buat rumah. Buat garah kereta pun tak siapa. Buat garah bersikar siapa. Misalnya. Jadi garah kecil jadi. Jadi dia kata asal tanah besar. Lepas tu jadi apabila tanah lagu tu jadi luk dia panggil luk lidi. Tu istilah dia. Kali saya jual tanah hamba tak reti juga ni. Salah seorang yang melantik diri sendiri. Salah seorang yang melantik diri sendiri. Sudah. Melantik diri sendiri atau dilantik oleh pembeli luk lidi untuk memegang amanah bagi semua pembeli itu. Dan hanya namanya seorang yang didaftarkan dalam gerai.
Nak balas ni kerja nak balas belakang ni. Jadi kalau kita beli tanah lidi yang tak boleh masuk nama dalam gerai, macam mana hukum nak faraid nanti kalau kita mati? Adakah ia jadi harta kita dalam Islam atau tuai tanah heboh kepada kita? Boleh tak ustaz? Gini, harta kita, harta kita. Harta kita, harta kita. Sekalipun tidak boleh dibuat surat menyurat. Lalu ni dia ada prosedur dia. Nak buat surat, nak buat gerai, mesti benda tu sekian-sekian. Misalnya tanah luas gini-gini baru boleh masukkan nama awak. Kalau tidak, tak boleh masukkan nama awak. Tapi kalau dia harta kita, sekalipun sejeka tanah kita. Maka boleh jadi harta kita. Boleh faraid, boleh. Masalah tidak diiktiraf sebab tanah terlalu sempit kau apa dia nama tak boleh masuk. Itu urusan dunia sahaja. Masalah hak kita tetap harta kita. Jadi boleh faraid, tak payah bagi-bagi lagu mana. Dah harta kita contohnya ni. Maka hukumnya boleh. Wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas segala nikmatnya yang kita sedar ataupun yang tidak sedar. Maka di antara nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kita adalah bermusafir, berjalan, mengembara, melihat kejadian-kejadian makhluk Allah Subhanahu wa taala. Maka katanya Allah Subhanahu wa taala, hendaklah kamu bermusafir, melihat akan pelajaran-pelajaran yang kamu dapat ambil daripada peristiwa-peristiwa yang dahulu-dahulu. Jadi bersempena dengan bermusafir ini, pihak madrasah Ribat Al-Mustafa ada menganjur ke ziarah mahabbah dan umrah kali kedua, iaitu ziarah ke Mekah, Madinah, Mesir dan Yaman. Kita akan bermusafir selama 20 hari. 20 hari yang mana kita akan pergi ke Mekah dan menjalankan ibadah umrah. Dan selepas pada tu ke Yaman dan akhir sekalinya ke Mesir. Di samping kita melakukan ibadah umrah, kita berziarah, cari pengalaman, melihat peristiwa-peristiwa, kejadian-kejadian yang mungkin menambahkan lagi keindahan, menambahkan lagi nostalgia, menambahkan lagi semangat kita untuk berpegang dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Di samping untuk berkenalan dengan budaya-budaya di luar daripada budaya kita. Jadi pada 10 Februari sehingga 29 Februari 2024, yakni 20 hari, pihak madrasah ada menganjurkan. Jadi siapa yang berminat untuk menyertailah pengembaraan jaulah rohani kita lah, boleh menghubungi Ustaz Fakhrul Razi di nombor 0139229048. Jadi mudah-mudahan pengembaraan kita ini tidak menjadi sia-sia dan dikira pahala ibadat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub. Sesiapa yang membesarkan syiar ataupun tanda kebesaran agama itu menunjukkan hati seorang yang bertakwa. Maka di antara benda membesarkan syiar Allah Subhanahu wa taala adalah memuliakan tempat-tempat yang Allah Taala mulia. Katanya Nabi SAW, sebaik-baik tempat di muka dunia adalah masjid-masjid Allah dan seburuk-buruk tempat adalah pasar-pasarnya. Maka saya madrasah
wakil daripada Madrasah Riba Al-Mustafa. Saya dipertanggungjawabkan untuk mengikut amanah untuk menguruskan Madrasah Riba Al-Mustafa, merayu kepada saudara dan saudari untuk menyumbang kepada pembangunan masjid yang sedang kita buat. Mudah-mudahan sumbangan kita itu sebagai tanda kita membesarkan syiar Allah Subhanahu Wa Taala di atas muka bumi Allah Taala. Kita telah habis sebanyak dalam 200,000 dan kita masih memerlukan 280,000 lagi untuk menyiapkan tambahan daripada masjid yang kita sedia duk guna sekarang. Masjid tambahan ini adalah keperluan untuk pelajar-pelajar belajar. Kerana pertambahan pelajar maka memerlukan ruang yang sangat besar. Maka saya berharaplah, saya merayu sebagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menyebut di dalam Al-Quran, sesiapa yang ingin memberi pinjam kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala menggunakan perkataan Allah Taala nak meminjam harta kita. Lemah lembutnya Allah Taala untuk mengambil harta seseorang. Jadi saya lebih-lebih lagi merayu kepada muslimin dan muslimat untuk menyumbang bersama-sama menjadi pahala kebajikan amal jariah yang berpanjangnya sehingga di dalam kubur kita dan hari akhirat. Mudah-mudahan Allah Ta'ala menerima amal soleh kita yang ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mudah-mudahan agama Allah Ta'ala tetap tersebar syiarnya. Mudah-mudahan Allah Ta'ala saja yang akan membalas hasil usaha amalan kita semua di akhirat nanti, iaitu syurga Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.